perbincangan kita pada hari ini mengenai demensia ada tetapi tiada. Ya, betul tu Hawa. Dan tahukah anda di setakat tahun lepas 55 juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit demensia dan di Malaysia dianggarkan 261,000 orang akan menghidap demensia sehingga pada tahun 2030. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa Hawa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini ialah Profesor Dr. Syahrul Bahya Kamaruzaman selaku pakar perunding kanan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat tengah hari, Prof. Apa khabar, Prof? Selamat tengah hari. Terima kasih atas jemputan ini. Kita juga bersama dengan Syamini Lilawati Samarakodi selaku penjaga kepada ayahnya Uncle Cyril yang menghidap vascular dementia. Selamat tengah hari, Syamini. Okey, kena unmute Syamini. Unmute. Oh, maaf. Baru dengar suara. Terima kasih kerana bersama kami. Uncle Cyril sihat ya? Ya, sihat. Okey, baik. Kita mulakan perbincangan kita hari ini, Hawa, dengan bertanya kepada Prof dahululah. Baik, Prof. Kita selalu kaitkan kalau orang dah tua-tua, dah hilang ingatan, nyanyuk. Kita selalu gunakan secara amnya termanya adalah nyanyuk. Tetapi mungkin sebagai pembuka, Prof boleh kongsikan apakah itu sebenarnya demensia? Adakah ia berbeza dengan Alzheimer? Adakah Alzheimer sebahagian daripada demensia? Teruskan, Prof. Terima kasih. Demensia ini adalah satu penyakit yang lebih dikenali sebagai penyakit nyanyuk ya. Dan ia adalah sekumpulan gejala yang mempengaruhi kemampuan kita, otak kita untuk berfungsi secara kognitif dengan baik. Misalnya susah nak ingatkan benda-benda, cepat lupa, daya berfikir dengan tenang dan baik mungkin tergugat, tingkah laku mungkin berubah dan juga cara berbicara tu mungkin dah tukar sedikit. Dan setengah pesakit yang mengalami demensia ini kadang-kadang disorientation ada di mana mereka tidak kenali di mana mereka berada, waktu apa, malam jadi siang. Dan gejala ini juga ada berhubung kait dengan perubahan psikologi di mana mereka lebih cenderung untuk mendapat penyakit depression. Mungkin akan nampak benda yang tidak ada, halusinasi dan juga mungkin delusions di mana mereka beranggapan negatif dan tidak berburuk sangka dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan banyak stres kepada ahli keluarga dan penjaga. Penyakit Alzheimer ni adalah salah satu daripada jenis demensia yang ada. Ada banyak lagi tapi demensia Alzheimer's adalah yang paling umum lah, the most common. Jadi bila kita bercakap tentang demensia di Prof, lazimnya bukan kita fokus kepada pesakitnya saja tetapi orang di sekeliling mereka, penjaga mereka. Jadi kita nak tanyakanlah kepada Puan Syamin pengalaman beliau. Sebentar kita nak tanyalah sejak bila bapa kepada Puan Syamin ni disahkan mengidap demensia, Puan? Ya, dah lebih kurang 10-11 tahun lah. Pada ketika itu usia bapa berapa? Sekarang ni 85 tahun. Jadi ketika itu umur dalam 75 lebih kurang lah ya. Jadi boleh kongsikan bila dapat tahu tu pengalamannya bagaimana, Puan? Sikit latar belakang sikit. Sebelum ni, mak, ayah dan Syamil duduk asing-asing. Mak dan ayah bercerai masa Syamil masih budak kecil lah. So sebelum ni dalam tahun 2009 macam tu, ayah ada episod pingsan. So masa tu Syamil pun minta lah ayah duduk dengan Syamil kat rumah Syamil. So ayah pun duduk kat rumah. Tapi rumah saya masa tu kecil, 2 bilik je. Tapi perangai ayah dia macam confused sangat. Dia tak kenal mana satu bilik dia tak kenal. Lepas tu suis lampu, suis kipas pun dia tak berapa pasti. Dah berapa lama dah dia duduk kat rumah. Lagi satu pun kunci pintu. Dia tak tahu macam mana nak operate kunci pintu tu. Tak ada lubang pun dia nak masukkan kunci dalam tu. Agak pelik lah perangai dia. Masa tu Syamil buat keputusan nak ambil jumpa doktor lah ke University Hospital. Lepas tu doktor pun buat mini mental health test.
dan disahkanlah ayah pada masa tu ada peringkat awal vascular dementia. Penerimaan Puan Syamin masa tu bagaimana? Apa tu, maaf? Penerimaan reaction Puan Syamin ketika itu bagaimana? Masa macam 10-11 tahun dulu, Syamin tak pernah pun dengar penyakit dementia ni. So tak berapa pastilah. So Syamin belajar sikit tapi tak banyak sangat. Tapi atas nasihat doktor, kita adalah buat perubahan kat rumah sikit. Inilah aktiviti yang ayah kena buat. Aktiviti sosial dan sebagainya lah. So Syamin pun menyediakanlah semua ni untuk kebaikan ayah. Okey, dan Prof, kalau tadi Prof ada berkata yang kehilangan keupayaan dan kognitif, dan kalau kita lihat daripada perkongsian Puan Syamin, dia telah mengenal pasti tanda-tanda awal dalam ayah sehingga membawa ke pakar dan mendapat tahu yang ayahnya mengidap vascular dementia. Dan mungkin Prof boleh kongsikan dalam dementia ni ada beberapa jenis, Alzheimer dementia, vascular dementia dan berbagai lagi. Prof boleh kongsikan antara dementia ni dan apa perlu kita tahu mengenainya? Seperti yang saya cakap tadi, Alzheimer's demensia adalah yang paling lazim, ya. Tetapi seperti yang Uncle Cyril menghadapi adalah demensia vaskular, yang ini adalah disebabkan oleh kekurangan pengaliran darah ke otak atas sebagai sebab lah, mungkin keadaan jantung dan sebagainya. Dan seseorang yang mempunyai risiko seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung, mereka lebih berisiko untuk mendapat stroke yang kecil yang mungkin tidak ketara dalam sekanan otak. Ini disebabkan sebagai vascular dementia. Kombinasi demensia pun akan ada. Setengah orang yang ada Alzheimer's campur dengan vascular risk factors, seperti yang saya cakap tadi, akan ada demensia yang berkombinasi Alzheimer's dan vascular. Pesakit yang ada penyakit Parkinson's umpamanya, mungkin akan ada risiko lambat laun untuk mendapat demensia. Jadi ia perlu kita perlu lebih peka dalam merawati pesakit sebegini. Jenis yang lain mungkin seperti demensia yang melibatkan perubahan perangai yang lebih ketara, jadi lebih kepada psikologi dan psychiatric symptoms of dementia seperti frontotemporal, maknanya dia menggugat bahagian depan dan tepi otak, struktur otak, dan ini menyebabkan kehilangan sel saraf di otak dengan lebih cepat, dan ini merubahkan keadaan mereka dari segi perangai, dari segi berfungsi untuk menjaga diri sendiri, dan kemerosotannya mungkin akan agak berlainan daripada jenis demensia yang lain seperti apa yang Uncle Cyril hadapi. Dan Prof, mungkin boleh sebelum kita mendalami perbincangan kita, sering kalilah Prof kan, walaupun demensia ni cenderung dalam kalangan mereka yang berusia, dan ramai yang berkata dah tua, nyanyuk lah, perkara yang biasa. Tetapi sebenarnya adakah ini perkara biasa? Adakah ia penyakit normal ataupun tidak, Prof? Ini adalah penyakit. Jadi semua penyakit adalah tidak normal. Jadi kita kalau boleh sebagai kita punya budaya, jangan normalkan sakit tua tu sebagai perkara biasa. Penyakit adalah penyakit walaupun di usia yang mana. Jadi kita jangan bak kata pepatah tua sebelum waktunya. Jadi kita dah umur 55 dulu dah pencen. Dan daripada tu dah start merosot dari segi kesihatan, minda, aktiviti harian dan sebagainya. Sebabnya kononnya dah tua. Jadi you want to keep young and healthy at any age, even at your 90s. So itulah yang kita nak tekankan, dan penyakit ini ada ciri-ciri awal yang harus diberi tumpuan, terutama kita yang berumur 30, 40, 50 dan yang mungkin dah mulai merasakan yang ingatan tak begitu baik. Ini harus kita ada reaksi untuk get a health check-up. Pergi jumpa doktor. Adakah kurang tumpuan ni akibat stres di kerja, ataupun yang lebih serius, perubahan perangai yang berlaku, tidak boleh fokus, mungkin akibat tanda-tanda awal kencing manis, tanda-tanda awal darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung. Jadi perlu diperiksa. Dan pemahaman ini bukan sahaja perlu lebih ditekankan dan diberi kesedaran di kalangan rakyat, tapi malah doktor-doktor dan yang di komuniti perlu diberi
trigger ya supaya mereka boleh bereaksi dan kita tengok ni mungkin early Alzheimer ke, mungkin saya perlu rujuk kepada doktor pakar di pusat-pusat yang tertentu seperti PPF. Maksudnya Prof, kalau dah nampak tanda-tanda awal tu jangan dibiarkan begitu saja. Jangan, sebab penyakit tetap penyakit. Dan jangan anggap seseorang tu kalau dah saya 70 biasalah dah nak start nyanyuk. It's not normal. Itu tidak normal. Dan ini merupakan cabaran buat mereka yang menjaga, mereka yang mengidap demensia ni. Kalau saya lihat Instagram Puan Syamin iaitu Mind Concern, begitu positif sekali perkongsiannya. Tetapi kalau boleh kongsikan kepada kami apa sebenarnya cabaran Puan Syamin sendiri mengendalikan, menjaga bapa yang mengidap demensia ni, Puan? Ada banyak cabarannya dari segi praktikal dan juga segi emosi. Dari segi praktikal ni, kan Syamin selepas kahwin duduk ke Arab Tengah. So Syamin perlu jaga ayah dari jauh lah. Dan walaupun mak bersetuju, dia setuju duduk dengan ayah satu rumah, mak tak jaga ayah. Kerana mereka memang bercerai, tapi mak korbankanlah untuk Syamin dia duduk rumah. So Syamin ada pembantu rumah nak tolong. Tapi pembantu rumah lah. Mereka bukan profesional yang pandai handle kes demensia ni. Apa yang kita perlu buat? So apa yang Syamin macam 7 tahun ni berada di Arab Tengah, kena balik ulang-alik 3 kali setahun. Balik ajar pembantu rumah ke atau caregiver ke, ajar dia cara macam mana nak jaga ayah. Tiap-tiap patient dementia keperluan mereka lain. Betul. Keperluan lain. So kita kena ajar dia lah apa, also terpulang kepada jenis demensia yang pesakit tu ada. Cara nak jaga mereka pun lain. So Syamin kena selalulah ada problem pembantu rumah kan. Banyak mereka tak nak kerja lagi, dia lari, gaduh dengan mak, macam-macam lah. So besar cabarannya. Bertukar-tukar jugalah penjaganya. Betul. Lagipun mereka kena belajar. So selalu Syamin kena berkorban lah. Balik ajar, cari pembantu baru, training, memang susah. Tapi selain daripada itu, cabaran emosi ya, dan mental. Banyak feelings yang kita ada masa nak jadi penjaga macam ni kan. Saya ada terbaca perkongsian Syamin di mana Syamin berkata di awalnya Syamin berasa sedih dan macam mana nak terima yang ayah saya tak akan ingat siapa saya, tetapi sekarang ini Syamin hanya ingin memberikannya keselesaan, kepercayaan ayah pada Syamin. Itu yang lebih penting buat Syamin sekarang ya. Betul, betul. Baik. Dan Syamin, kita dah dengarkan sedikit daripada Syamin perkongsiannya dan